Okey, salam sejahtera. Kita akan sambung 13.1 bersedia dengan modul awak? Okey, minyak dan lemak untuk topik ini. Okey, minyak dan lemak ialah sebatian karbon organik yang mengandungi unsur apa? Okey, tak ada panggil volunteer? Okey, buku rujukan ada di tepi awak lah. Bukan buku rujukan, buku teks dah cukup. Okey, unsur ester. Okey, clue dia ester. Minyak dan lemak adalah ester. So ester ada atom apa? Karbon, hidrogen, oksigen. Okey, very good. Saya nak macam ini ya. Topik last ini harap boleh ada respon yang baik. Okey, karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, sebab dia merupakan ester. Ester, okey, ada kumpulan COO. Okey boleh Okey, minyak boleh dijumpai dalam ini kalau ada yang saya bagi, biji benih seperti kacang soya, kelapa sawit dan jagung. Okey, minyak. Nanti kita akan lihat perbezaan dia. Okey, lemak boleh dijumpai dalam tisu haiwan dan manusia. Okey, kalau haiwan pun bolehlah. So takut nanti sebut pula haiwan adalah manusia pula. Okey so dalam tisu haiwan dan manusia itu lemak. Nanti kita ada perbezaan dia. Nombor 4. Minyak wujud dalam keadaan, okey ini beza yang pertama, dalam keadaan apa? Minyak selalu ni dalam keadaan apa? Keadaan fizikal apa? Okey, very good. Manakala lemak wujud dalam keadaan solid. Pepejal. ya, solid, pejal, very good. Okey, so kita ni cepatlah. So ini nota saja. Topik yang akhir sekali dia akan tumpu berat sangat dekat 13.2. 13.2 adalah bahan pencuci, sabun, itu ada. Nanti saya terangkan untuk next class. So hari ini nota, okey 13.3 pun nota, 13.4 sampai 13.6 semua nota. Okey, dia macam topik bahan buatan industri, topik tingkatan 4. Okey, minyak dan lemak merupakan, ini tadi saya dah ada bagi, Ester. ester, yes, very good. Ester semula jadi atau ester pun cukup. Okey, yang terhasil melalui tindak balas pengesteran. Okey, pengesteran ini daripada asid karboksilik dan alkohol. Okey, cuma sini kita tak panggil asid karboksilik, kita panggil asid lemak. Alkohol dia kita panggil gliserol. Okey, gliserol seperti di bawah, gliserol seperti ini Okey, dia alkohol. Boleh dinamakan sebagai propan 1, 2, 3 triol. Triol maksud dia ada 3 OH. Propan sebab 3 C. Okey, ini alkohol. Ini asid karboksilik. Asid karboksilik kita namakan asid lemak. Beza dia apa? Apa beza dia asid lemak dengan asid karboksilik? Asid lemak ini sebenarnya asid karboksilik. Itu sebab dia asid karboksilik dengan alkohol menghasilkan ester. Tapi untuk minyak dan lemak, dia ester. Kita tak panggil asid karboksilik, kita panggil dia asid lemak, fatty acid. Why we call fatty acid? Okay, clue dia dekat sini Okay, R1, R2, R3. Okay, bagi tahu saya, kalau asid karboksilik yang 10 karbon, nama dia apa? Asid karboksilik ada 10 karbon, nama dia apa? Asid apa? Come on, Seri Ombak. Satu karbon, saya namakan asid metanoik. 2 karbon, saya namakan asid etanoik. 10 karbon, saya namakan
DE. Decana. Yes, decanoid. Decano. Okay. Yeah. Okay, acid decanoid. Okay, acid decanoid itu 10. Okay, 8 octanoid. 10 decanoid, dec. Okay, so itu sampai 10 acid carboxylic. So saya nak tanya, kalau 11 karbon, apa nama dia 11 karbon? Ada ke 11 karbon? Ada ke? Kita bagi list 1 sampai 10 je. So acid decanoid ada. Bila 11, 12, 13, 14, kita panggil ni lah. Asid lemak cukup lah. Okay, so maksud dia asid lemak itu sebenarnya asid carboxylic. Cuma rantaian karbon dia R1, R2, R3 itu sangat panjang. Ada 14 karbon, 15 karbon. So itu adalah asid lemak. Okay, so asid lemak dengan gliserol dia akan hasilkan minyak atau lemak. So dalam bentuk ini. Dia ester sebab dia ada COO. Nampak? COO. Karboksilat. Okay, karboksilat itu adalah ester. So dia adalah ester. Okay, so gliserol mempunyai gliserol merupakan alkohol yang mempunyai 3 apa ini? Kita panggil apa? OH. Apa nama OH? Kumpulan berfungsi OH. Okay, kuat sikit. Functional group. Ya. Apa nama functional group itu? Hydroxyl. Yes, very good. Hidroksil. Kumpulan hidroksil. OH itu kumpulan hidroksil. Okay, so asid lemak merupakan, tadi dah sebut, asid karboksilik yang mempunyai rantai atom karbon yang panjang. Okay, sebenarnya asid karboksilik. Itu sebab dia, asid lemak dan gliserol boleh hasilkan ester. Sebab asid lemak itu asid karboksilik. Gliserol itu alkohol. So, tindak balas antara alkohol dengan asid karboksilik hasilkan ester dan air. Itu kita yang belajar sebelum itu. Topik 10. Okey, sebatian karbon. Okey, Okey, nombor 8. Contoh minyak dan lemak yang dihasilkan daripada tindak balas pengesteran. Saya bagi beberapa contoh lah. So, asid palmitik, asid stearik, asid linolik itu semua adalah asid lemak. Okey, so dia panggil specific name. So kita nak tukarkan dia kepada minyak. Apa nama minyak itu? Okey, so di sini kalau asid palmitik, tepu. Tepu, tak tepu, saya bagi contoh 2 tepu, 1 tak tepu. Beza dia adalah ikatan kovalen ganda 2 yang ada di rantaian karbon. Maksud dia ada di R. R1, R2, R3. Dalam tu kalau ada double bond, maksud dia tidak tepu. Kalau tiada double bond, dia tepu. Seperti hidrokarbon tepu, semua single bond. Hidrokarbon tak tepu, dia ada ikatan ganda 2, seperti alkena. Okay, so asid palmitik dengan gliserol, nama hasilkan minyak. So, nama minyak dia adalah glyceryl. Okay, glyceryl tri. Okay, tri sebab 3, ada OH ada 3, palmitat. Sama macam dulu, asid etanoid jadi etanoat. IK tukar kepada AT. Kita ambil lah. Etanoid tukar kepada etanoat. Ester kan. So IK tukar kepada AT. Tripalmitat. Tepu lah sebab dia daripada asid lemak yang tepu. So asid stearik akan jadi, siapa nak cuba? Tiru yang atas. Glyceryl tri-sti. Okey, dapat apa? Siapa nak cuba? Tristriate. Okey. Baca bahasa baku lah, senang sikit. Glyceryl tristerat, okey, RAT. IK tukar kepada AT. Okey, itu ester. Sebab masa kita belajar ester pun sama. IK tukar kepada AT. Etanoid jadi etanoat. Okey, sini asid linolik. Okey, ini saya bagi yang tak tepu. Contoh yang tak tepu. Satu lah.
asid linolik dengan gliserol, kita boleh dapat glyceryl trilinoleat. Okey, AT. You baca baku je tak apa, sebab yang penting ejaan betul. Okey, ejaan kena betul. Okey, AT di hujung. So ini untuk minyak atau lemak yang tak tepu lah. Okey ya, minyak lemak kita sebut sekali tak ada masalah sebab dia benda yang sama, cuma beza dari keadaan fizikal dia, nanti kita lihatlah daripada sumber dia sahaja. Tapi dua-dua minyak lemak itu merupakan ester semula jadi. Okey, that's why ini asid lemak ini semua natural punya. Asid palmitik, okey. Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Perbezaan antara minyak dan lemak. Okey, beza dia. Okey, kita boleh bezakan dari segi sumber, ketepuan dia, okey, keadaan pada suhu bilik dia. Keadaan di sini maksudnya secair berpejal itu maksud keadaan. Takat lebur dan takat didih dia, kehadiran ikatan kovalen ganda 2, ada ke tak ada? Okey, banyak ke? Kalau dekat minyak banyak ke dekat lemak? Okey, nanti kita lihat dan contoh. Contoh Okey, kalau minyak sumber kebanyakan daripada tumbuhan, lemak daripada haiwan. Okey. Lepas tu ketepuan dia, minyak ini dia tak tepu. Okey, maksud dia minyak dia ada banyak dia ada covalent ikatan ganda 2. Okey, kebanyakan lemak adalah tepu. Keadaan pada suhu bilik dia tercair. Ini lemak, keadaan fizikal dia pejal. Takat lebur dan takat didih rendah, untuk lemak tinggi. So, kehadiran ikatan kovalen ganda 2 ini ikut yang atas, tak tepu. Maka ada. Ada, maka tak tepu. Seperti alkena. Alkena tak tepu. Hidrokarbon tak tepu. Alkana, hidrokarbon tepu. Okey, lemak tiada lah sebab tepu. Okay, contoh yang kita boleh pakai, okay, banyak contoh ada, minyak sawit ke, okay, mentega, banyak contoh adalah butter. Ini butter. Okey, ini perbezaan antara minyak dan lemak yang kita perlu tahu. So dia beza dari segi sources, dia punya sumber, ketepuan, keadaan. So sini dia tak ada beza dari segi tindak balas pengesteran dia, tak ada. Itu sebab dia tindak balas pengesteran dia untuk menghasilkan minyak atau lemak. Okey, masih di antara asid lemak dan gliserol. Dia tepu tak tepu, kita ikut asid lemak dia. Kalau dia ada double bond, maka kira tak tepu. Okey, so ini konsep dia lah. Okey, pengelasan lemak pula. Sekarang kita buat lemak. So ada lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, apa maksud dia? Lemak tepu terhasil daripada tindak balas antara apa? 3 perkataan. Okey, cuba. Lemak tepu terhasil daripada tindak balas antara apa dengan gliserol. Dia mesti asid lemak. So jawapan dia asid lemak apa? Asid lemak tepu. Yes, tepu lah. Okey, asid lemak tepu. Sebab dia tepu. Maka asid lemak tepu baru boleh hasilkan lemak yang tepu. Okey, lemak datang dari mana? Lemak datang daripada tindak balas antara gliserol dan asid lemak. Gliserol bertindak balas dengan asid lemak seperti alkohol bertindak balas dengan asid karboksilik menghasilkan ester. So, cuma minyak ini dia guna gliserol dan asid lemak. So, kalau you nak lemak yang tepu, asid lemak awak kena tepu. Tak boleh ada double bond. Itu maksud dia. So, lemak tepu terhasil daripada tindak balas antara asid lemak tepu dengan gliserol. Okey, so kalau tak tepu, maka asid lemak tak tepu dengan gliserol. Okey, sebab tak tepu ini maksud ada ikatan double bond. Okey, so apa maksud dia? Okey, tengok gambar raja lebih jelas. Asid lemak tepu hanya mengandungi ikatan tunggal. Semua ini sebenarnya rantaian karbon R1, R2, R3. Okey, sebab kita tak boleh lukis semua, terlalu banyak. So kita gantikan dengan huruf R. R1, R2, R3.
Okey ya. So ini R1, R2, R3, so banyak, okey, karbon yang banyak, rantaian karbon yang panjang, tapi tiada ikatan ganda dua. Semua ikatan tunggal sahaja. Maka itu kita panggil asid lemak tepu. So sebarang tindak balas pengesteran menggunakan asid lemak tepu, dia akan hasilkan lemak yang tepu lah. Okey ya, dia akan hasilkan lemak yang tepu. Okey, kalau asid lemak yang tak tepu, okey, kita tengok yang last sekali. Asid lemak yang tak tepu dia mengandungi ini. Nah, tengok sekurang-kurangnya ada satu. So ini kita panggil ikatan kovalen ganda dua seperti alkena. So ikatan kovalen ganda dua ini ada, maka dia tak tepu. So kalau you pakai asid lemak yang tak tepu ini untuk buat pengesteran, maka dia akan dapat lemak yang tak tepu. Okey, sebab ada ikatan ganda dua. Okey ya, boleh ya. Okey, seterusnya. Sumber lemak tepu datang daripada lemak haiwan. Kebanyakan daripada lemak haiwan. Manakala lemak tak tepu datang daripada kita panggil minyak sayuran. Okey, daripada minyak sayuran. Banyak. So minyak banyak tak tepu punya. Okey, yang tepu datang daripada lemak haiwan. Okey, lemak tak tepu dapat ditukarkan kepada lemak tepu. Seperti kita buat alkena. Tindak balas apa? Proses apa? Siapa tahu? Double bond tukar kepada single bond. Melalui proses apa? Come on, buku teks ada di tepi. Cari. Hydrogenation. Yes, very good. Hydrogenation. Penghidrogenan. Okay, hydrogenation process. Okay, iaitu tambah H2. So, kita huraikan. Apa maksud proses penghidrogenan di sini? Iaitu ikut yang bawah. Dalam tindak balas, okay, dalam tindak balas penghidrogenan, gas hidrogen dialirkan ke dalam lemak tak tepu. Sebab tak tepu ada double bond. Pada suhu seperti ini ya, tak tepu, ada double bond. Pada suhu kita sudah belajar 180 dengan kehadiran apa? Sebagai mangkin. Nikel. Yes, nickel atau platinum sebagai mangkin. Ini yang kita belajar masa topik tindak balas kimia bagi alkena. Alkena boleh melakukan penghidrogenan. Sama saja sebab sini bukan alkena tapi dia ada double bond. Nak hilangkan double bond, maka itu kita panggil tak tepu tukar kepada tepu. Melalui proses ini, penghidrogenan. Okey, so penghidrogenan, gas hidrogen dialirkan ke dalam lemak tak tepu pada suhu 180, kehadiran nikel atau platinum sebagai mangkin. Sama macam dulu. Okey ya. Maka kita dapat lemak tepu. Seperti contoh saya letaklah margarin, okey, minyak kelapa sawit, dapat margarin, lemak tepu. Okey, so minyak kebanyakan tak tepu lah. Seperti kita belajar perbezaan yang di atas ni. Okey ya. Seterusnya, lemak tak tepu tidak dapat disimpan untuk jangka masa yang panjang berbanding lemak tepu. Kerana dia ada ikatan kovalen ganda dua tadi kita dah sebut. Ikatan kovalen ganda dua dalam lemak tak tepu, mudah dioksidakan. Okey, bila you ada ikatan kovalen ganda dua, double bond itu, dia senang melakukan pengoksidaan. Okey, maka dia tak boleh simpan lama. Okey, so dia sekejap dia akan tukar pada tepu. Okey ya. So ini maksud dia penggunaan minyak. Okey, ini contoh poin yang kita ada supaya dia masuk ke bahagian yang aplikasi kehidupan harian. Penggunaan minyak dan lemak dalam kehidupan harian. Kita ada soalan 2020 ini, ada sebut pasal minyak lemak ini. Okey ya. Pengambilan lemak tepu secara berlebihan akan menjejaskan kesihatan kerana lemak tepu adalah kaya dengan kolesterol. Ya, ini poin yang kita perlu ada. Lemak tepu kaya dengan kolesterol yang boleh mengakibatkan arteriosklerosis, iaitu arteri jadi sempit sebab kolesterol lekat di situ, maka akan pengaliran darah itu tidak smooth. Okey, kemungkinan berlaku tersumbat. Tersumbat maksud stroke sekiranya di otak. Kalau berlaku sumbat di otak, maka itu stroke. Okey ya. So ini poin yang pertama,
dalam kehidupan harian, lemak tepu ini bahaya juga sebab kaya dengan kolesterol, dia boleh mengakibatkan arteriosklerosis atau sakit jantung ke. Ini yang tepat sebenarnya, arteriosklerosis, okey, iaitu sumbat arteri. Kedua, okey, perkataan ini penting. Okey, untuk KSSM banyak kali kita jumpa biodiesel. So, kalau you nak cari biodiesel, itu maksud dia fuel yang alternatif. Okey, gantikan petroleum lah. So, biodiesel kelapa sawit dapat mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida daripada exhaust kenderaan ke persekitaran. Okey, so yang keluarkan CO2 itu petroleum kita. Pembakaran alkana, itu semua akan hasilkan CO2. So, nak kurangkan CO2 guna biodiesel. Dan biodiesel ini merupakan apa? Bahan api alternatif. Okay, the alternative fuel. So, kita boleh gantikan petroleum. Itu dalam peringkat eksperimen lah. Okay, dia tengah berjalan, tapi kenderaan masih belum ada. Okay, biodiesel punya. Akan ciptalah enjin biodiesel. Contoh, minyak dan lemak merupakan bahan utama dalam penghasilan sabun. Okey, nanti kita belajar next topik, sabun disediakan melalui minyak dan lemak. Okey, minyak dan lemak digunakan untuk penghasilan makanan ternakan. Okey, livestock food. Okey, ini contoh penggunaan minyak dan lemak dalam kehidupan harian. Saya bagi 4 yang agak ada kaitan dengan kimia. Okey, yang banyak lagi ada. So, you nak study, boleh study banyak-banyak, nak bagi contoh kegunaan dia, tapi yang berkait dengan chemistry, saya rasa inilah yang saya pilih 4 ini. Okey, selesai untuk 13.1. Okey, saya stop record dulu dan kita akan tanya Q&A lah.